Isu harga barang naik, itu topik kami untuk minggu ini dalam Dialog Tiga Penjuru. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Sudah pasti kerisauan rakyat pada ketika ini ialah runsing harga naik. Justru diskusi ini kami bawakan untuk mendapat sendiri jawapan, untuk membincang dan juga mencari solusi serta mengenal pasti masalah bagaimana harga barang boleh naik begitu mendadak sekali. Saya bersama dengan Datuk Amir Ali Maidin, merupakan pengarah urusan Maidin bersama dengan kita pada hari ini. Kami juga turut ditemani oleh saudara Saravanan Thamiraja, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia, FOMCA. Dan di tengah sana, individu yang saya kira cukup diasak pada minggu ini dan juga pada ketika ini, iaitu Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Sebelum saya bersama dengan Datuk Seri Alexander Nantalinggi, mungkin saya tanyakan dahulu kepada saudara Saravanan. Bagaimana kita memahami isu dan juga rentetan kenaikan harga yang begitu merunsingkan pada ketika ini? Seolah-olah kalau di perspektif pengguna, tidak ada satu item pun yang terlepas daripada kenaikan harga. Kita faham bisnes sudah mula dibuka, COVID, masyarakat ekonomi sudah pun berjalan, tapi takkanlah tinggi sangat harga. Dan kita pun faham cerita pasal inflasi ini bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Tapi bagaimana situasinya di Malaysia? Kalau Saravanan dapat memberikan perspektif dan juga dapat memberikan pandangan dahulu. Okey, terima kasih Datuk Seri and Encik Zul. Now, berdasarkan pemantauan FOMCA dan feedback daripada akar umbi, memang terdapat barang keperluan asas dan bahan mentah yang berlaku kenaikan harga yang tidak munasabah sehingga 300%. Dan melalui FOMCA juga, aduan juga meningkat baru-baru ini dalam last 2 weeks. Setiap hari kita terima dalam 60 aduan sehari melalui panggilan dan juga melalui online. Kenaikan yang berpanjangan boleh menyebabkan inflasi dan eventually kos sara hidup akan meningkat dan siapa yang akan merasai adalah isi rumah. Now, kenaikan harga barangan telah memberi kesan kepada semua orang, tidak dapat dinafikan. Antaranya ialah masalah ini akan menyebabkan kehidupan golongan yang berpendapatan rendah semakin terhimpit. Hal ini berlaku demikian kerana kuasa beli mereka semakin berkurangan because of pandemic and pendapatan mereka juga semakin berkurangan. And berdasarkan pantauan juga, barang-barang keperluan daun semakin meningkat dan dianggarkan meningkat dalam lingkungan 200% daripada harga sebelumnya. Perkara ini sudah tentu akan mendatangkan kesan dan mereka kerana pendapatan mereka ni hanya cukup untuk makan saja. So, terus pada isu harga ayam meningkat, ia mengejutkan pengguna kerana peningkatan berlaku mendadak. Ia disusuli dengan harga ikan yang naik pula. Hal ini mendatangkan kegusaran pengguna terutama dalam kalangan berpendapatan rendah. Belum pun reda isu kenaikan harga makanan itu, kini ditambah pula kenaikan harga sayur-sayuran. So, sayur-sayur seperti kobis bunga, sawi pendek, brokoli, dia meningkat antara 100% hingga 200% berbanding harga lama. Ya, berdasarkan rekod juga kita bergantung dengan import. Jumlah import sayuran ke Malaysia pada tahun 2019 adalah 1.82 juta tan dengan sayur-sayuran seperti bawang merah, bendi, brokoli, cendawan dan sebagainya. Ya. So, I would like to throw the question. Apabila harga ayam mahal, kita disuruh makan ikan. Apabila harga ikan mahal, disuruh makan sayur. Sekarang harga sayur mahal pula, pengguna nak makan apa? So, persoalannya, apakah solusinya? Okey. Saudara Saravanan, saya tanyakan soalan tapi beliau juga melontarkan soalan juga, tetapi mungkinlah inilah platform dialog untuk kita ada pada hari ini. Sebelum saya bersama dengan Menteri, Datuk Amir Maidin, apa harga paling murah di Maidin pada ketika ini? Dan juga bagaimana situasi di Maidin apabila semuanya harga naik? Situasi peniaga bagaimana kalau kita dapat fahami? Kerana tagline harga rendah itu sentiasa menjadi modal untuk marketing. Tapi dalam situasi semasa, apa situasi yang kita perlu fahami di peringkat peniaga? Saya rasa Assalamualaikum YB and Saravanan. Saya rasa the most important ya, kita kena tengok apa yang sebetul naik. Kita ni bukan ahli politik,
dan bukan kita orang consumer saja yang cakap-cakap aja naik 300%. Saya pun tak tahu apa yang naik 300% lah sebetulnya. Okey. So saya bagi data dulu. Senang kita tengok data, lepas tu kita tengok apa naik, berapa dia naik. Kita kena bagikan sebetulnya. First, kita kata macam seorang kata sayur. Sayur ni sebetulnya, sayur apa? Sayur tu import atau daripada Cameron Highland contoh. Kita ada dua. Kalau kita cakap pasal brokoli, China cauliflower, carrot atau round cabbage, ini semua ni barang diimport. Tak kena mengena dengan Malaysia sebetulnya. Okey, barang import tu memang naik harga di sana. Okey. Jadi kita nak marah menteri pun susah nak marah. Walaupun saya pun nak marah juga. Tapi sebetulnya nak marah macam mana? Bukan salah dia. Because itu barang import naik di negara. And it's nothing to do with Malaysia. It affect the whole world for this kind of imported commodity. Kenapa barang tu naik harga? Kita tahulah COVID lah, ada logistic cost pun naik lah. Dia banyak cerita. Kita ada 1 jam kita boleh cerita. But I think we must separate the issue first. Imported. Lepas tu kata, sahabat kata, sayur naik harga. Sayur daripada Cameron naik harga. Naik. Cameron round cabbage naik 60%. Okey. French bean naik. Timun pun naik. Lebih kurang 30%. Okey, saya tengok 3 bulan punya harga lah naik. Tapi kenapa naik? Pasal menteri tak tengok ke apa? Barang ni naik sebab hari tu 2 minggu dulu banjir kat Cameron Highland. Orang dah lupa. Dia banjir teruk kat sana. Dia banjir teruk. Ini bukan laku pertama kali. Selalunya kat Cameron ni ada landslide. Hari tu saya pergi cuti ni. Bila boleh dah bercuti ya YB. Saya pergi cuti. Dekat-dekat nak kena landslide lagi. Okay. Fraser Hill pun landslide. So this kind of places. Kalau ada hujan lebat atau cool weather atau banjir lah yang terutama sekali, okay, there will be disruption of supply. So kalau sekarang dah berhenti, dah tak banjir dah, insya-Allah budak-budak saya lah yang bagi tahu pada saya daripada apa dia rasa, dalam 1-2 bulan ni insya-Allah barang sayur-sayuran ni akan pulih balik. Tapi ada satu koma lah, koma yang besar ni. Masalah ni minta maaf lah, bukan dalam KPDN HEP punya tangan ni. Ini masalah ni labour shortage. Okay, we have a massive labour shortage. Di Cameron Highland, di FMB, kat Maidin, kat semua tempat. Ini ialah masalah yang terbesar di Malaysia sekarang. Sebetulnya labour shortage. Kalau ada labour, ada bekalan, harga akan turun by itself. So the supply source is a problem because there is a massive labour shortage. Kita assume that yang banjir-banjir tu hilang lah. InsyaAllah tak jadi lagi, kita doa lah. Tak jadi lagi. So there is a labour shortage. There's a massive labour shortage that must be solved. Pagi tadi saya tengoklah Menteri KDN cakap dia ada 250 orang, 250,000 pekerja yang akan keluar. Dah tunggu dah, setahun kita tunggu. InsyaAllah lah dia boleh keluar lah. Kalau cepat-cepat dia boleh keluar, which I think is also a mess in terms of the program is not as simple as it sounds. Okay, kita pun cuba nak dapat. Saya rasa yang kedua, masalah sayur tapi minta saya bagi tahu pasal rehabilitation program ni, daripada kita ni, semua orang prefer ambil orang baru. Ambil orang baru. Pasal apa? Orang yang kat sini ni dah lama sangat. Lagi-lagi dia illegal, lagi-lagi dia probably blacklisted, they have bad habit. Kita takut nak ambil orang macam dah lama sangat kat sini, dia mari, pasal nak jadi legal, lepas 1-2 bulan dia lari balik. So it will not solve the labour shortage. Okey. Datuk, kalau dilihat, ianya berhubung kait dan juga berantai antara satu sama lain. Tapi kalau Datuk, kalau dapat saya tanyakan, kita mungkin melihat dan yang paling terkesan ialah harga sayur itu. Tapi kalau kita lihat di Maidin itu sendiri, selain daripada sayur, apa lagi naik? Contohnya harga ayam. Ini bukan masalah dalam minggu ataupun minggu lepas. Dah agak berlarutan juga. Jadi apa lagi kekalangan lain? Adakah masalah dan juga puncanya hampir sama antara satu sama lain? Dia macam ni, harga ayam ni I think YB Menteri pun dah tahu. Ini masalah lah. Saya suka cakap masalah monopoli di Malaysia. Okey.
Dan nak atasi pun adalah, saya boleh nanti bagi cadangan macam mana nak atasi kita ayam ni. Okey, pasal dulu masalah bekalan ayam. Ayam tak cukup. Harga naik, tapi pada minggu ni bekalan dah cukup. So kita kena tengok, maybe kementerian tu dah tengok kalau saya pegang sangat harga, tak dapat bekalan. Most important dapat barang dulu. Sekarang saya diberitahu barang bekalan dah ada. Cukup bekalan tau. Saya memang ingat saya ada SMS pada menteri hari itu dalam 2-3 minggu dulu, bekalan ayam tak cukup. So I'm sure the ministry doing something, maybe YB minister will explain later. Tapi sekarang bekalan cukup. Bekalan cukup, insya-Allah dengan the force of the kementerian, harga akan turun lah. Tapi ini pun dah banyak tahun lah kita tunggu ni ya. Because saya rasa itu satu monopoli yang besar di Malaysia and that is a very big issue there. But before you go to YB Menteri or what not, let me tell you one thing. Kita ni cepat lupa. Sebetulnya, if you look at the world price index, I think this is very important. Very important. World price index, sekarang ni kan kita at 133.2 point. In 2011, we were at 137 point. Maknanya walaupun pasal kita harga sekarang cepat-cepat naik because kita tengok 2-3 bulan ni ke 6 bulan ni, sebetulnya harga komoditi di dunia sebetulnya lebih rendah hari ini pada tahun 2011 dan 2008. Okay, this is the Food and Agriculture FAO lah, organisation punya report, Food Price Index. So actually we are going back to 2011 prices. Kita rasa ni sebab sudden price increase, kita rasa ni. But this is international phenomena lah. Okay. Datuk Seri, kalau mendengar dalam sesi beberapa minit ini saja sudah cukup banyak persoalan dan juga masalah yang kita dengar. Sebagai seorang menteri yang bertanggungjawab dan juga dijadikan fokus kepada seluruh harga barang naik ini, bagaimana kita melihat di Kementerian Datuk Seri sendiri untuk menyelesaikan dari arah yang mana satu, dari sudut yang mana satu untuk kita lihat kepada, boleh katakan, fenomena kenaikan harga pada ketika ini. Di mana kita Kementerian mahu mulakan terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Ya, nak mencari penyelesaian, saya akuilah isu ini kompleks. Dia bukan semudahnya. Terima kasih kepada Yang Bagi Datuk Amir yang menerangkan itulah sebenarnya fenomena di seluruh dunia ni, ya, dan kita di Malaysia tidak terkecuali. Malah kita terkesan oleh kerana kita juga hanya negara yang kecil. Kita memang terkesan apa yang berlaku. Jadi daripada sudut kabinet leadership ini, kita buat terbaik, kita fikir. Selepas kita buat libat urus, kita mengetahui, kita mendapat makluman bagaimana. Sebelum kita bersama pada ketika ini pun, pagi tadi saya dengan dua pihak, Persatuan Peternak Ayam dan juga Bread Gardenia, berlibat urus dengan mereka, memahami apa masalah mereka, mengapa kenaikan harga. Saya mengambil kesempatan inilah. Tadi nak respon kepada Fomka. Bagi Fomka memanglah, minta maaf, saya bukan nak kata apa, okay, you speak on behalf of the consumer. Tapi kena faham juga, kalau nak bunyi begitu, oi, semua marah, semua ini naik, itu naik, ini naik, betul. Tapi tolonglah, sebab mengapa? What makes all these things happen? Ya, adakah semua dapat kita betul-betul kawal? Mungkin tidak. Sebab seperti mana yang disebut oleh Datuk Amir, harga-harga buah-buahan, sayur-sayuran tertentu yang import memang sudah mahal daripada negara puncanya, the country of origin. Jadi begitu juga dengan gandum. Kita import, tak ada keluaran gandum kita. Terpaksa. Saya kalau ada memang sudah ada di Kabinet HP ini semua statistik ini. Tadi pun diberi keterangan daripada pihak Gardenia, mereka ni dah berapa tahun tidak dibenarkan untuk mereka ni menaikkan harga. Dan merayu berapa kali kepada kami sejak berapa bulan sudah. Saya kata tak boleh lagi. Tadi pun tak boleh. Jadi mereka ada tawaran yang option lah. Nanti dia sendiri akan umum. Jadi
Please lah, Fomka. It's easy to say, semua ini naik. Saya pun boleh kata begitu. But you have a duty as well to make sure that the rakyat faham. Ya, seperti mana yang diterangkan oleh Dato' Amir tadi. Kami di KPCDP tidak kurang daripada kami bertekad untuk membantu pengguna dalam kita menangani masalah ini. Ya, satu, apa boleh kami buat? Kata-kata kabinet boleh diselesaikan, memang tidak. Saya akui kita tidak boleh menyelesaikan isu itu. Tidak berkemampuan. Saya ingat kerajaan pun mungkin sukar untuk nak katakan dapat menyelesaikan segalanya. Tetapi apa boleh kami buat untuk kita membantu meringankan? Itu tengah kami buat sekarang. Merayu kepada industri player, bagaimana kita jangan dulu naikkan harga. Tolonglah pengguna. Ini bukan tepat masanya. Tadi apabila berlibat urus dengan Persatuan Peternak Ayam, berita baiklah mereka tidak akan naikkan harga. Sehari dua ini saya akan buat sesuatu yang very affirmative untuk menangani masalah itu. Jadi maybe at the moment I cannot reveal everything, tapi memang yang tertentu saya akan lebih bertegas dalam isu ini. Tetapi bukan sekadar nak menimbangkan interest of the consumer alone. Kita kena jaga juga penjaja kecil kita, peniaga kita, macam Maidin dan rakan-rakan dia. Mereka ini penting dalam sistem kita. Tak bolehlah kita cuba nak jaga satu pihak, kita jejaskan pihak lain. Sebab kenaikan harga ini bukan Maidin nak naikkan harga. Maidin juga, saya gunakan nama Maidin sebab Maidin bersama kita. Tetapi yang saya katakan, mereka dalam komuniti peniaga yang bersama dengan Maidin inilah, ya. Mereka juga menjalankan perniagaan. So we have to look at the whole rantaian. Jadi KPDNCP akan buat terbaik dari segi industri player sendiri boleh bantu, dan bagi kami apa kami boleh buat bersama cadangan-cadangan kita dapat dari libat urus, kita buat sesuatu cadangan kepada Kementerian Kewangan, kerajaan, malah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, dan program-program kita akan jalankan. Datuk Seri, kalau saya mencelah di sini, persoalannya, adakah kenaikan harga barang ini sifatnya sementara pada ketika ini? Kerana kenaikan harga barang di seluruh dunia, kita mengimport barang daripada luar, inflasi juga berlaku pasca COVID-19. Tapi soalannya, adakah ini tidak dijangka dari awal? Adakah kita menunggu perkara itu datang dan baru kita ambil tindakan, ataupun apa langkah-langkah intervensi yang telah dilakukan sebelum ini, Datuk Seri? Sebenarnya, katakan kita tidak menyangka, tak betul pun. Kita pun dah tahu juga tahun lepas, pertengahan tahun apabila COVID-19 melanda kita, banyak sudah penanalisa dah katakan, be prepared for what is coming. Betul, ya. Jadi bukan di Malaysia saja, di seluruh negara, seluruh dunia, bukan negara kita saja. Memang sebab itu kita ada program-program tertentu untuk merancangkan sektor ekonomi kita. Pelbagai sektor kita mengawal selia sektor pengedaran perdagangan, pengedaran dan peruncitan, termasuklah makanan ini, sebab supermarket dan market pasar dan sebagainya. Jadi sebab itu program-program prihatin, program pemakasaan, ekonomi, pemulihan dan sebagainya, ya. Jadi taklah kita kata kita tak jangka, memang, ya. Jadi persediaan terbaik kita buat, bukan kerajaan tak buat. Kerajaan pun buat juga. Tetapi mana dapat saya boleh katakan ini akan sementara, sebab saya kata tak ada mana pihak pun boleh mengatakan dapat pastikan, sebab ini fenomena global. Ini fenomena kebanyakannya luar daripada kuasa kita. Cuma apa terbaik kita boleh buat dalam apa yang dalam kuasa kita. Zul, can I interfere? Silakan, Saravanan. Kerana Datuk Seri dah katakan tadi, Fomka pun kena buat kerja juga. Jadi Saravanan mungkin teruskan, dan mungkin kalau ada soalan boleh je terus juga. Saya faham yang memang Malaysia ni kita bergantungan dengan import. Saya faham dengan Datuk bagi tahu tadi, isu ni isu fenomena global. Okey, tapi saya ingin bangkitkan ke sini. Kebanyakan daripada farmer side, dia bagi tahu increase in price bukan daripada mereka. It's middleman, agent.
So what is agent playing a role dalam meningkatkan harga barang? Are they deciding that? So this is what we want to know. I faham memang currency exchange. Sekarang budak-budak nak makan cereal bukan lagi roti canai dengan nasi lemak. Dia orang makan cereal. Of course, it's all from import. Saya understand. The exchange rate is high. So of course harga dia Okay. memang tinggi. Saya faham. But Can I respond to that? wait. Let me finish. I want to Fomka would like to know if the consumers want to know if the farmer side the price is not harga dia tak mahal sangat, tapi bila disampai kepada end of the supply chain harga dia mahal. That's what where the money goes. Okay, is that Okay. and then of course the pengguna want to know who's holding this AP permit import. We want to know is permit import playing a role in deciding the harga barang? Who's deciding the harga barang? So, Yeah. If you're specific about that, yeah. that is why in the first place just now, what you mentioned, you did not mention it like that. So my response was overall. When I you understand. talk That's about why my who is earlier going to be response along also the was way, overall. My earlier response, memang- the question memang was, Kabinet what is the SP issues ada of buat consumers? kuasa, kita Okey, ada Dato' Sri dulu. undang-undang, Silakan. kita akan nak kesan. Sebab itu kita mohon selalunya kepada industri players sebagai pengguna, sebab itu kita kata pengguna harus bantu buatlah aduan, buat laporan. Jangan kata harga ayam 14 kilo tapi dia tak bagi tahu mana. Siapa buat? Siapa jual 14 kilo? And this is what we need cooperation from POMKA. Kalau tahu, lapor kepada saya. Write to us officially. Oh, kami dapat kesan ini middleman group. Tell us who. Yeah, I'm not trying to throw the ball to your feet only. We are doing it ourselves. We are investigating selalu. Tapi alangkah lebih baik kalau POMKA tahu, you have bukti. Yes, we throw the books at them lah. Kita ada undang-undang. Itu Tapi saya faham, Dato'. kalau dah semua Itu dah saya letak faham. kepada The that is problem why- is we are not the people with power. We don't No, have no, you're not- no, that you're not much in of power. their But power. listen, Those who are you're sitting not up in there have the power. power. Okay. Silakan, No, Dato'. you're not in power, but you have a duty. I That's have why the you want duty. to form yourself. That's why POMKA, we are you raising speak the out. issue. So Okay, you have a tapi- duty to report to us. Kalau you Dato' Sri dan juga tahu, Sarah Valian, kalau POMKA tahu siapa buat salah middleman tu, lapor kepada kita. Jangan takut. You're not in power, betul. But you are an organisation. People believe in you. You have to carry the responsibility as well. Jangan kata, oh di sini harga naik, di sini orang tengah buat salah, tapi you only stop at that. At best, you are, wiping up the sentiment. Tapi Dato' Sri, alangkah bagaimana lebih kita baik faham- kalau what you do, you lapor kepada, send report lah. Buat Dato' Sri, bagaimana kita dapat fahami situasinya sekarang ini? Kerana kalau di peringkat pengguna akan kata, oh, kita perlu hapuskan orang tengah. Malah Perdana Menteri dalam lawatan beliau pada sebelah pagi tadi juga mengatakan bahawa perlu melakukan sesuatu kepada mereka yang mungkin memanipulasi pasaran dan juga orang tengah ini. Kerana petani masih lagi menjadi petani. Mereka masih lagi kais pagi makan pagi dan juga tidak mendapat untung yang sama apabila sampai ke peniaga. Situasi dan hantayan itu perlu kita fahami. Di manakah kita dapat uruskan? Dan sudah pasti bukan ini satu kementerian saja, tapi secara keseluruhan. Siapa yang paling berkuasa sekarang ini dalam menentukan harga? Kalau rakyat marahan seperti saya yang pergi pasar, kita nak tanya, siapa yang menyebabkan perkara ini terjadi? Ini persepsi, mungkin betul, mungkin tidak. Tetapi ini perlu dijelaskan, Datuk Sri. Bagaimana? YB, kalau saya boleh cakap sikit. Minta maaf. Sila. Silakan. I think nombor satu, kalau boleh daripada pihak kerajaan, jangan put price control, jangan bagi subsidi. The most important, because ini semua temporary distortion. Kalaulah suddenly harga ayam pergi katalah RM12 sekilo, betul kita kena masuk campur tangan, price control straight away. Price control is effective during war time. Because supply problem, hoarding problem, that is the problem. That is when. Macam kita bagi sekarang subsidi minyak masak. Untuk saya salah. You bagi subsidi minyak masak keluar pada negara. You bagi subsidi gula, esok gula keluar pada negara. Kita dah banyak rugi. The correct thing to do, kalau nak bagi apa-apa, bagi bantuan. Macam betul YB kata, saya setuju. YB,
bagi bantuan prihatin, bagi duit pada B40. Bagilah voucher Maidin pada B40. Terima kasih YB. Beli voucher banyak-banyak bagi dekat B40. Tetapi do not give subsidi for petrol hari tu. Tol subsidi, petrol subsidi, ini semua kan merugikan kerajaan dan saya memang tak setuju. Pasal kenapa nak bagi subsidi kat saya? Saya pula dapat subsidi minyak masak, saya dapat subsidi tol. Saya pun tak faham. Bukan saya saja, ramai dapat. So the allocation of money which is limited for every government should not be given via subsidi. I agree, bagi bakul ke, bagi bantuan, bagilah voucher semua orang. Untuk B40 tu kita mesti kena tolong. So I think seriously, mana middleman tu Sarawanan? You cakap aja middleman. Middleman pun tak ada duit sekarang. Okay? So everybody blame the middleman. Tetapi the problem is the sayur man cannot plant because there are no workers. The restaurant cannot operate because there are no workers. There is no middleman. We are not profiteering. So the issue, there are issues and there are things the government can do. Macam untuk nak bekalan, the only way to reduce prices is to increase supply. At the moment, there is a shortage in the world industry. You cannot go and change the world like that. Okay, to manage it, increase supply. Kalau kita susah pasal Malaysia, one main thing is tanah murah untuk orang nak tanam sayur. Contohnya, so bagilah tanah pada orang yang bukanlah kroni-kroni YB ya. I know it's not under you, it's under the local authority. Bukan kroni. Bagi pada petani-petani yang siapalah, bangsa apa ke apa kita nak tolong dia, tak apa, ini orang Malaysia. Jangan bagi pada foreigner lah yang saya dengar baru ni. Okay? Yang dapat macam mana? So bagilah tanah yang murah pada mereka. Lepas tu bagilah mereka pekerja-pekerja. Actually the people are not asking anything. Dia nak tanah, dia nak pekerja, dia tak nak subsidi. Dia boleh buat sendiri. Okay? Kita increase bekalan, kita dapat. Untuk ayam ni, saya tahulah cerita dia. Tolonglah YB, bagilah AP. Kalau boleh tak ada AP, lagi senang. Bagilah saya import ayam. Jadi harga ayam akan turun. Macam YB, saya setuju macam test kit. Tak payah kontrol dah. YB kan dah tak kontrol test kit. Maidin jual test kit 3.8%. Okey, kami berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam Dialog 3 Penjuru selepas ini. Okey, bertemu lagi dalam Dialog 3 Penjuru. Kami bincang runsing harga barang kayangan bersama dengan tetamu-tetamu kami. Sudah pasti KPDN HDP memerlukan sokongan daripada Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, ada lagi agensi-agensi yang berkaitan. Justru harga barang ini akan meletus dan juga menyebabkan rakyat runsing dan bimbang. Tetapi ianya adalah sebahagian daripada puzzle yang kecil kepada masalah keseluruhannya. Di peringkat kementerian sendiri, bagaimana libat urus dilakukan dan juga mungkin kita dapat fahami apa yang telah dilakukan secara serius oleh kerajaan secara keseluruhan pada ketika ini. Memang KPDHP on our own tak boleh nak menyelesaikan isu ni. I must admit. Sebab puncanya dan keseluruhan rantaiannya memang kompleks dan melintasi pelbagai kementerian, ya. Jadi kalau kata KPDHP akan dapat mengawal harga di peringkat yang tak sebelum sampai ke pengguna, memang kita tak mampu. Cuma penguasaan kita, kita gunakan undang-undang yang ada pada kita gunakan sepenuhnya selama ini. Ya, pemantauan kita buat laporan. Sebab itu kami selalu berlibat urus dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dan juga Kementerian Keuangan. Ya, mengapa Kementerian Keuangan? Sebenarnya kerana misalnya Persatuan Peternak mohon bantuan, dia bukan nak minta subsidi kepada pengimportan harga makanan ayam. Dia lebih menggunakan untuk meringankan kos operasi. Sebab seperti mana yang telah disebut oleh Datuk Amir tadi, sekarang masalah besar adalah kekurangan buruh. Tadi pun disebut oleh mereka. Jadi di situlah Kementerian Keuangan akan membantu memberi soft loan dan juga moratorium supaya tak perlu dibayar dalam satu ketika masa lah untuk membantu mereka. Ini kita harapkan akan meredakan situasi
kenaikan harga barang dengan kepada harga-harga yang berkaitan, barang-barang yang berkaitan ini dalam masa beberapa minggu lagi, ya. Ini kita harapkan dan kita akan pastikanlah kalau boleh. Tapi itu bukan dapat kami di KPDNP saja, ya, keperluan kerjasama daripada Kementerian Kewangan. Dari segi bekalan tadi, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya, kementerian lain. Pengimportan, saya dengar telah diumumkan juga oleh Kementerian MAFI akan membuat satu drastik intervensi kepada masalah bekalan ini, ya, ataupun harga ini yang mungkin kerana bekalan ini ada terlalu tiada saingan, jadi harga dia naik. Tapi kita harus juga lihat kepada, kita prihatin kepada apa kesannya nanti. Kalau terjejas secara structurally terjejas satu-satu industri nanti akan bermasalah. Lebih suka kita nak tangani. Datuk Seri, saya ingin meminta respon sedikit Datuk Seri. Saya lontarkan sedikit nakal sikit di sini. Ketua Pembangkang mendakwa bahawa kerajaan gagal uruskan kemelut kenaikan harga ini kerana tiada tindakan drastik. Datuk Seri tadi mengakui bahawa sukar juga untuk KPDNHP untuk bergerak secara sendirian. Keselarasan tindakan secara holistik dalam satu pentadbiran kerajaan itu, adakah benar apa yang didakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa tiada keselarasan dan juga tindakan drastik diambil pada ketika ini dan masih lagi bekerja dalam suasana yang silo, ataupun bagaimana Datuk Seri? Bagaimana hujah Datuk Seri? Tidak 100% benarlah, ya. Kita selalu berlibat urus, kita selalu duduk bersama antara kementerian. Itu kita banyak perbincangan. Bukan tahun ini saja, tahun lepas pun sebelum kenaikan harga yang mendadak dalam 2-3 minggu ini. Tahun lepas pun kita buat, ada kluster kita, Kementerian Ekonomi, MITI, MAFI dan KPDNHP, ya. Jadi ada juga program-program yang saya ingat mungkin Dato' Amir sendiri pun pernah dalam kita punya webinar yang dikatakan NACOL ini, ya, National Action Committee on Cost of Living. Sekarang Yang Amat Berhormat sendiri sudah jadi pengerusinya, KPDNP adalah sekretariatnya. Kalau saya boleh kongsi, KECU KPDNP pagi tadi dah hubung saya, kami berjumpa tadi sebab Yang Amat Berhormat sendiri nak minta NACOL ini mesyuaratnya diawalkan dalam beberapa hari lagi. Ya, kami sedang buat persediaan untuk menganjurkan mesyuarat NACOL ini yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Jadi kalau kata 100% mungkin tidak, I have to admit. Tapi kita memang ada penyelarasan di antara kementerian yang berkenaan. Saudara Saravanan, tadi Datuk Seri smash Fomka kata perlukan lebih libat urus apa yang dilakukan dan sebagainya. Akan tetapi dalam bergerak ke arah ini, pengguna sudah pasti berada dalam situasi dilema tertentu. Apa yang kita boleh lakukan lagi sebagai pengguna? Benar, aduan sudah dilakukan, Fomka pun menunjukkan ada peningkatan. Namun begitu untuk jadi check and balance itu bagaimana? Kerana perlu juga ada sesi libat urus di peringkat teratas sehinggalah ke peringkat peniaga. Kita pun nak tahu juga harga mana yang kita boleh buat comparison dan juga perbandingan. Bagaimana kuasa pengguna itu dapat dimainkan pada ketika ini? Adakah itu berlaku ataupun kita mungkin masih lagi hanyut dalam sentimen bahawa harga mahal dan kita marah, tapi kita tidak memainkan peranan kita. Pada pandangan saudara Saravanan bagaimana? Thank you Zul, and thank you Dato' and Dato' Sri. Of course, Fomka faham memang on the supply and demand, kalau kita distort the market with subsidy, of course we'll have consequences in the future. But we cannot take away the subsidy immediately, but slowly we need to take out the subsidy. We understand that because subsidy should be given to those who really need, which is especially B40 group. Saya faham. Okay. Yang kedua, isu orang tengah, kementerian and the business side saying there's no orang tengah. So we want to see more info on that. Buktikan. That's what we want to know. If there's no orang tengah, that's good. So we want to know what are the issue making the price is going up. That's okay. Number two, as a consumer, anda mempunyai hak pengguna.
Okey, satu daripada hak pengguna adalah hak untuk bersuara dan hak untuk membuat aduan. Jika pengguna ada mengenal pasti ada peningkatan dalam kenaikan harga ataupun dianiayai oleh kerana ada kesan peningkatan harga, boleh terus membuat aduan di KPDN HEP dan juga Fomka. Okey. Seterusnya, apa yang perlukan di peringkat kerajaan? Ya, adalah satu dasar sekuriti makanan jangka panjang yang boleh mengurangkan risiko pergantungan kepada import makanan. Ya, import makanan pada tahun lepas adalah 55 bilion dan kita sasarkan dia akan terus meningkat pada tahun yang akan datang. So kalau kita mengurangkan kebergantungan kita kepada import, hopefully in future kita akan mengurangkan isu harga makanan, harga sayur-sayuran dan seterusnya. Kita juga ada banyak-banyak tanah terbiar yang boleh kita usahakan untuk menanam sayur-sayuran ini. So kalau boleh, I understand bukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sahaja, tapi terdapat pelbagai kementerian yang terbabit dalam isu ini. So mereka juga perlu berganding bahu untuk menyelesaikan masalah ini. Last but not least, kita harus faham kerajaan ada Akta Kawalan Harga dan Akta Pencatutan. So these two acts is already very good for consumers protection, which kementerian in future kalau ada peningkatan harga, kalau ada pihak yang sengaja if sengaja mengambil peningkatan harga, then mereka boleh charge kepada mereka. Untuk jangka pendek, which kerana ada kesan penaikan harga, we hope that kerajaan akan memperkenalkan bantuan terus kepada pengguna ataupun rakyat, because of course saya faham ada peningkatan harga di peringkat global. Yang tu katakan kita pergi bagi tahu pada golongan yang berpendapatan rendah yang mereka gaji mereka 1,200, saya bagi tahu mereka isu kenaikan harga is because of global, mereka takkan faham, of course mereka akan bising. So for them we need immediate intervention or subsidy or even in terms of bantuan to help them to overcome the cost of living issues in Malaysia. Datuk Amir Maidin, bagaimana kita nak memahami bagi peniaga, memanglah orang tengah marah, orang tengah runsing, tetapi kalau sebagai peniaga yang hebat seperti Datuk mungkin ini juga peluang untuk menambah keuntungan dalam cara yang berbeza. Contohnya saya tengoklah dekat TikTok, Datuk pun memang aktif dekat TikTok buat konten harga roti kalau orang jual mahal, Datuk dah jual murah. Tetapi perlukan kreativiti dan juga cara marketing perniagaan yang berbeza. Bagaimana itu dapat dilakukan dan juga bagaimana menaikkan harga ini bukanlah salah satunya strategi untuk dapat untung pada ketika ini. Kerana untuk jangka masa panjang, strategi perniagaan juga perlu membeli kepercayaan kepada rakyat pada ketika ini. Mungkin Datuk boleh berkongsikan dan juga apa idea-idea baru yang perlu ada pada ketika ini. Curi peluang dengan cara baik. Okey, nombor satu. Sekarang ni memanglah peniaga-peniaga semua ni, ini bukan masa untuk cari keuntungan. I don't think peniaga-peniaga ni sekarang ni cari keuntungan. Mereka ni menampung kerugian yang lagi besar sebetulnya. Walaupun di Maidin atau hypermarket lain ataupun kedai kopi atau kedai mamak. Because the effect of COVID-19 yang setahun setengah 2 tahun ni, I think everybody has lost billions and billions of dollars. Okay, that's number one. Yang kedua ni kan, kos barang naik ni tak semesti sebab tu saja tau. As long as COVID-19 is there, and as long as kita kata kita kena ada 1 meter social distancing. Okay? Kalau pergi restoran, macam mana you pergi pun, you tak boleh full capacity. You pergi bawa nasi kandar kat Maidin pun, dia letak meja tu saja. Yang dia letak meja yang lain, dia tak boleh letak. Okay? So capacity kat meja tu baru 60% saja. So kalau 60% saja meja, sewa dia kena bayar, semua dia kena bayar. Okey, kalau dia tak naikkan harga, apa lagi dia nak buat? Okay, because the cost has to be covered. Many businesses are running even at the loss. Kalaupun you nampak, ramai ya pergi shopping sekarang, ramai. Tapi dalam kedai orang tak boleh masuk. Ada limited capacity. Yes. So as long as COVID-19 is there, social distancing is a must. Lagi-lagi dengar cerita Omicron, lagi takut. Okay, so that is a very big cost tau, cost of business. Forgetting about the cost of the item itself, kopi ke apa, the cost of doing business is going up.
It's nothing to do with whatever kementerian. It's got to do with the COVID. Okay? We can tell health ministry kita tak nak social distancing. Nanti semua COVID lagi. So everybody got their own challenges and problem. Kita ni will have to manage the situation. We have to manage. One thing for sure, peniaga ni maybe ada segelintir lah nak akan ambil keuntungan. Tapi generally all of us are suffering. And I think even KPDN HCP pun, they send baru ni pun 3 hari dulu pun ada juga officer masuk kat Maidin. Kalau saya kata kenapa lah masuk kat Maidin. Lepas tu dia minta data. Semalam pun minta data lagi. Harga kos apa, kenapa naik harga. So I think, but kita tak marah dia. Dia buat kerja dia. So that dia boleh melapor betul ke tak betul. Kalau kita buat tak betul, kita kena saman. Itulah problem kan. Kalau saya kena saman, I'm sure minister kata, Maidin jagalah sikit. Awak pun sama ke? Dah lah. Tapi kita tengok. Kita cuba seberapa boleh, but we are not here to do subsidy. Okay? We are business people. Our job is to buy $1, sell $1.10. Kalau $2, $2.20. That's all we do. But this COVID is causing a big problem because of capacity. Dan sehingga itu pengguna masih lagi kena menanggung kos akhirnya, dan juga bagaimana Datuk merasakan bahawa pengguna juga perlu manage expectation. Walaupun it doesn't sound popular here, but then bagaimana ianya perlu diuruskan juga. Pengguna can manage expectation if politicians stay out of it. Politicians must stay out of it because they are just bringing up sentiment unnecessarily. Okay, kadang-kadang ni politicians make more problem than the consumers. Because when sentiment, you know, you have your political agenda, everybody got the agenda lah, whoever is beside lah. Tapi this is what causing the more of a problem than the reality. The reality, we can explain to consumer, okay, harga naik, sabar lagi seminggu, 2 minggu, 1 bulan, harga turun. Tapi memang our wage is very low. Okay, so I think the government is looking at it, tapi kita tak boleh lah naik gaji sampai 2,000 esok. Okay, kita pun tak boleh buat. But I do agree, Malaysian wages are low. Okay, so kita kena naikkan gaji pelan-pelan. You know, maybe after this 1 year naik lagi 100-200 ringgit because the B40 are suffering and we need to bring wages higher up. But we also need to make people understand productivity must go up. Kan? Gaji nak naik, syukur-alhamdulillah kita boleh bagi gaji naik, tapi janganlah on Facebook, WhatsApp, masa kerja kan. Because productivity naik, then it's very good for the country and everybody. I think this is the thing. I think people understand. People when explain dia faham. Okay? Tapi kadang-kadang adalah yang segelintir yang nak memanaskan situasi saja. I think Sarawanan ni lebih faham pada siapa-siapa. Tapi being on the consumer side, he has to be seen also lah, because dia kena take care of this consumer. Kami berhenti rehat buat kali terakhir. Kita jumpa lagi selepas ini. Kembali lagi dalam Dialog 3 Penjuru, kita masih lagi cerita pasal harga barang. Datuk Seri, bagaimana menguruskan ekspektasi masyarakat dan juga rakyat pada ketika ini? Lebih banyak libat urus, lebih banyak komunikasi, mengawal juga sentimen bersamalah. Sekarang ni kalau lihat ahli politik, rakyat melihat ahli politik tidak kira belah blok mana sekalipun, semuanya kena buat kerja. Justru rakyat menantikan jugalah kalau ada orang politik yang dapat bekerjasama betul-betul serius untuk bercerita pasal kenaikan harga barang ini dan bukan setakat menghangatkan sentimen tanpa ada solusi. Pada pandangan Datuk Seri, bagaimana kerja ke arah itu? Saya lama dalam politik sejak 99 dalam Dewan. Ya. Jadi memang betul lah kata Datuk Amir, politik ni tak adalah situasi di mana pembangkang akan bersama dengan kerajaan dan sokong dalam semua isu, lebih-lebih lagi apabila perkara itu mungkin boleh memberi keuntungan kepada political mileage mereka. Sebab itu saya tabik sangatlah dengan Datuk Amir ni. Dia bukan memihak siapa-siapa, tapi itulah realitinya. Ya, menyuarakan tentang janganlah di luar sana ada pihak yang mengeruhkan lagi situasi. Ini tidak membantu. Dengan kepada saudara Sarawanan jugalah. Formcast saya faham, it's your duty lah nak bantu pengguna untuk bersuara. Tapi dalam pada itu juga seharusnya you must also be responsible lah. Kalau nak kata, oh di sini naik 400%, tapi tak ada.
dia naik mungkin 100%. Janganlah apa kata tambah lagi. So just now you mention, I want to go back because I noted harga ikan ayam naik, kita disuruh makan ikan. Kerajaan jarang mengatakan you mesti makan ini, tak. Pilihan ada. Itu nasihat daripada kerajaan. But the way you put it, as if orang dengar sana dia tak suka dengan kerajaan, seolah-olah kerajaan suruh you harga sayur ini marah kan, you makan sayur lain. Tak ada. Ada satu ketika lah sayur satu, tapi itu mungkin terlanjur sebut. Tapi sebenarnya kami di KPDNP memang ada advokasi bersama pengguna, kita nasihat. Itu tugas kita, tugas POMKA juga, ya. So, jadi balik kepada komen daripada Datuk Amir tadi, saya salut, sir. Mengapa? Sebab as a peniaga, you be the first one to be affected financially if wages are increased, and yet you dare say it. We should increase wages so that purchasing power, disposable income lebih ada, real income lebih ada kepada golongan B40 ini. Ya, betul. Tapi really it surprises me from Datuk Amir sebab kebanyakannya perniagaan dalam masa gentir ini tak suka dengan kenaikan kos operasi. This shows the man you really understand the situation, and also betul. The mindset memang betul. Kita di Malaysia ini memang wages too low, productivity kurang. Itu kita tak nak terima. Kerja rajin. Tapi kalau saya sebut nanti keluar juga apa kata, menteri kata rakyat tak rajin. Salah. Saya tak ada kata makan itik. Tapi itu jadi modal mereka. POMKA tak bantu saya pun. Adakah betul ke menteri menyatakan begitu? Patut Surabaya panggil saya, telefon, brother, did you say that? No, we never point saying that KPDN is the one who said. POMKA tak ada masuk campur. But is your Dato', duty you need to also. faham. You need to faham. That The POMKA is only a federation. There's I lot know. of other consumer association. A lot of other consumer association also taking some issues and raising up in the media. I know. We can represent all the consumer association when they make this kind of statement. Saravanan, because You cannot say POMKA is because not you are in helping this you. webinar, I refer to you. If POMKA is not helping you, we'll be backing you in the first day. We say ministry is failed. We never say that ministry is failed. No, I never say ministry failed. That's why Hey. we don't say we are not helping you. Ah. We are helping No, what you. I mean, Saravanan, What I'm raising here is based on the question provided. What is the issue raised by consumers? That's what I can say. I can be sitting in your chair saying that this is what the government punya agenda and everything, because I'm not from the government. The best person to say is you. yeah, but what I'm saying, kita seharusnya menegak kebenaran. Don't if that thing is not true, not really. Cobalah find the truth. I'm not just putting the blame on you. I'm just making an That's why you example. Okay. don't put it as POMKA. It's I'm wrong. saying- Baik. Saya What cuma I'm ada satu saying- minit saja untuk Datuk Sri dan juga What I'm Saravanan. saying, the mood Datuk out Sri. there is not that reasonable at times. You see, then those who do the fake news lagi mengeruhkan keadaan. Correct. Itu maksud saya. That is Okay. why. Now about enforcement, you see, this is the predicament kita. Memang sukar. Ada sebuah pihak kata enforcement must be very strict. Betul. I tell you, right now kita menghadap ke mahkamah berapa cases? Case. Jadi ada yang terbabit merayu ke habis dunia lah merayu supaya kita ringankan, supaya kita tak ambil tindakan. Itu satu. Jadi kalau kita tak buat, orang kata kita lemah. Kita buat, orang kata kita Zalim. terlalu keras menganiayai. Tak ramai lah orang macam Datuk Baidin. Dia kata, okey dah 2-3 kali enforcement masuk, layan juga apa boleh buat sebab kita jalankan tugas. Betul. Betul tidak? Okay. Our enforcement have been doing the work quite well actually. Ya, ada juga kata, tak ada hati perut, terlalu kasar. Kita berniaga susah. COVID-19 ni melanda kita 2 tahun. Jadi kita tak ada peluang. Jadi apa?
ada sebelah pihak mengata, mengapa tindakan tak diambil terhadap seseorang itu sebab dia buat bersalah. Jadi this is the problem that we face. I hope that is understood. Yes. Jadi penguasa kita memang Datuk Seri, saya ada setengah minit saja berbaki, Datuk Seri, setengah minit. Tapi kalau sebagai rakyat kita boleh jangkakan dalam masa seminggu dua ini masalah kenaikan harga barang ini dapat diuruskan dengan baik. Betul Datuk Seri? kita cuba sedaya upaya. Kita buat libat urus dan kita juga akan melihat kepada bukan sekadar pengguna sahaja, kita jaga juga perniagaan sebab perniagaan ni kalau mereka di bankrupt tak berniaga akan you tahu lah, we can imagine what the situation will be. Just before I've given the information dia 1, 2, 3, 7 buah syarikat yang mengalami kerugiannya berjuta ringgit dalam masa 6 bulan. Lagi pun kita tak benar dia naikkan permohonan dia naikkan harga. I won't mention the syarikat and the industry, tapi this is a fact. Jadi Dato' Amin ni orang berniaga. Mereka menanggung kerugian banyak juga. Betul. Tapi kalau saya buat begini nanti orang kata Alex bela peniaga, tak peduli pengguna. So Fomka tolong saya lah. Okey, tapi dalam masa setengah minit yang terakhir ini juga, Saudara Saravanan, mungkin selepas dialog ini juga lebih banyak sesi libat urus bersama dengan Datuk Seri dan juga Datuk Arif. Apa komitmen Fomka untuk kita uruskan expectation, kita menguruskan juga keresahan rakyat pada ketika ini? Apa iltizam daripada Fomka sendiri juga? Now we need assurance from the government which they can manage this issue harga in long term, not short term. Of course, short term we cannot do anything. In long term, we hope that harga makanan lebih stabil, and then kebergantungan import we need to reduce. And then, of course, Fomka always work together with Kementerian. Since it's been established, we've been working together on consumer education in the ground. So one of the most important thing is untuk mengajar pengguna mengenai hak-hak mereka, and then what they need to do and what they should not do. Alright, like what Dato' Seri said, ada sekelintir pengguna yang mengungkitkan isu-isu yang tidak relevan. Alright, so to tackle that, yes, we can work together with the Kementerian to see how to protect consumers in the future. Datuk Amir Mahidin, bagaimana kita secara keseluruhan dan juga rumusan yang dapat kita berikan? Saya takut sebenarnya bila dengar ni, kita nak kurangkan import bekalan makanan. Sebab the most important thing in this world, if you can do anything competitively, then you do it. If you cannot be competitive, you let other people do it, and then you export what you are competitive. Kalau you're electronic, you're competitive, you do electronic. The world is no more as before. Okay? But the main thing is the basic commodity, rice, sugar, flour, cooking oil, we have to manage because this is basic commodity. Correct. You cannot be doing, I want to do grape, I want to do apple, I want to do cabbage. We are not competitive for cabbage. Why you want cabbage? Go and let China do it. You do something else that you are competitive. Because it is a very competitive world. Okay? So I think this is very important. And I'm sure if all of us with cool head stop saying barang naik harga, barang akan turun harga. Okay, because what you keep saying is what's going to happen. Okay, No, it's also a lot of perception. Perception. Barang naik harga, yang tak naik pun naik. Naik juga. Orang kata bawang naik harga. Bawang sekarang RM2.5. Mana ada mahal sangat? Barang dah naik dulu RM10. Jangan RM2.5. Keluar paper semalam saya tengok bawang besar naik harga. I panggil budak saya. Naik harga ke? Tak ada naik Datuk. RM2.5 aja. Dulu naik RM8, RM10. Itu baru betul. So kalau satu naik cuma they don't do and then dia naik aja. Baiklah, kita bekerjalah sama-sama semuanya supaya kita dapat menguruskan perkara ini, menguruskan persepsi, menguruskan harga, menguruskan ekonomi semuanya. Kami tak mampu selesaikan semuanya dalam masa 1 jam ini, tapi inilah kami lakukan supaya komunikasi itu berlaku, ada interaksi dan juga masalah itu dijawab juga oleh pihak yang bertanggungjawab. Terima kasih semuanya Datuk Seri, Datuk dan juga Saudara Saravanan kerana bersama dengan kami. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ini adalah Dialog 3 Penjuru. Kita jumpa lagi nanti.